Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung belajar bab 4, pembiakan dan pertumbuhan dalam subtopik 4.2, peranan hormon dalam kita haid. Apa yang kamu nampak dalam gambar ini adalah tempoh kita haid yang berlaku yang bermula daripada hari pertama sehingga ke hari 28. Hari pertama dikira apabila darah haid keluar. Hasil pembelajaran yang kamu akan kuasai selepas ini ialah pertama, dapat menyatakan maksud haid, menghubungkaitkan haid dan kita haid, menyatakan kepentingan kita haid, menyatakan hormon yang terlibat dalam kita haid, menerangkan peranan hormon dalam mengawal atau kita haid, menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, proses pengovulan dan pembentukan korpus luteum, menghubungkaitkan aras hormon dengan perubahan ketebalan dinding endometrium. Jadi dalam bab ini kita akan tengok kepada maksud haid, menghubungkaitkan haid dan kita haid, kepentingan kita haid, hormon-hormon yang terlibat, korpus luteum, ketebalan dinding endometrium, pengovulan yang mana kita akan sentuh lebih lanjut selepas ini. Sekarang, apakah itu haid? Haid dan kita haid benda yang berbeza. Apakah itu haid? Haid ialah keluluhan lapisan dinding uterus endometrium disertai dengan pendarahan dan ia akan keluar melalui vagina. Seorang perempuan alami haid apabila akil baligh dan akan berterusan sehingga putus haid. Kita akan belajar putus haid sebentar lagi. Dan kitar haid ataupun kita panggil sebagai kitar estrus ialah kejadian pendarahan yang berlaku setiap 28 hari. Tempoh haid biasanya 5 hingga 7 hari. Kepentingan kita haid. Kenapa mesti ada kita haid? Pertama, membolehkan ovari membebaskan usid sekunder mengikut kitaran yang lazimnya berlaku setiap 28 hari ataupun satu tempoh yang tetap. Kerana ada wanita yang tempoh kita haid dia lebih pendek. Contohnya 25 hari. Ada wanita yang tempoh kitar haidnya lebih panjang, mungkin 32 hari. Selagi ia tetap tidak menjadi masalah. Dinding uterus dapat diperbaharui ataupun ditebalkan setiap 28 hari bagi menerima ovum telah disenyawakan dan membolehkan penempelan embrio berlaku. Apakah tanda permulaan kita haid? Pertama ialah keluar darah haid, iaitu pada hari pertama pendarahan akibat keluluhan lapisan endometrium dan salur darah berlaku. Kemudian ia disusuli dengan pembinaan semula dinding uterus atau endometrium supaya menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Seterusnya ia diikuti dengan proses pengovulan ataupun pembebasan usid sekunder ataupun kita panggil juga sebagai ovulasi. Jadi biasanya dalam tempoh 28 hari proses pengovulan berlaku pada hari ke-14. Kenapa dinamakan sebagai kitar? Kerana ia adalah berulang-ulang kali berlaku. Disebabkan itulah kita panggil ia sebagai kitar haid. Jadi ini adalah sedikit ulang kaji semula apa yang telah kita belajar sebelum ini tentang struktur sistem pembiakan perempuan. Kerana tadi kita dah belajar di mana endometrium akan ditebalkan, endometrium luluh. Jadi ini adalah endometrium. Ini adalah uterus. Ini adalah vagina. Ini adalah ovari kiri dan kanan. Ini adalah tiub fallopian. Ini adalah uterus dan endometrium adalah di sini. Apakah peristiwa yang berlaku dalam kita haid? Ada dua tempat yang kita perlu ambil kira, iaitu di ovari dan juga di uterus. Jadi,
Pada hari 1 hingga ke hari ke-5, apa yang berlaku dalam ovari? Berlakunya perkembangan folikel primer. Kemudian dalam uterus, head berlaku. Pada hari ke-6 hingga hari ke-13, berlakunya kematangan folikel graft dalam ovari. Daripada folikel primer menjadi folikel sekunder menjadi folikel graft. Kita akan belajar lebih lanjut selepas ini. Dalam uterus, berlakunya pemulihan dan penebalan endometrium setelah head berlaku. Pada hari ke-14, berlakunya proses pengovulan dalam ovari, iaitu pembebasan usik sekunder ke dalam tiub falopio. Jadi pada waktu ini, jika ada sperma, maka akan berlakunya persenyawaan dan wanita ini kemungkinan besar akan hamil. Jadi pada hari ke-14, tempoh ini kita panggil sebagai tempoh waktu subuh. Uterus, penebalan endometrium terus berlaku. Pada hari ke-15 hingga ke hari 24, berlakunya perkembangan korpus luteum di dalam ovari. Yang mana korpus luteum adalah berasal daripada folikel graft yang lompang, yang mana kita akan belajar selepas ini. Cuma untuk bagi jadual ini, yang kamu kena kuasai ialah peristiwa yang berlaku dalam ovari dan uterus. Dalam uterus, pada masa ini, penebalan endometrium terus berlaku, pembentukan tisu dan salur darah dalam endometrium. Pada hari ke-25 hingga 28 dalam ovari, jika tiada persenyawaan berlaku, maka kemerosotan korpus luteum akan berlaku. Manakala dalam uterus, kemerosotan endometrium. Sekarang kita lihat kepada peranan hormon dalam kita head. Ada dua kelenjar yang terlibat yang akan merembeskan hormon, iaitu kelenjar pituitary dan kelenjar ovari. Ovari ini dia akan merembeskan hormon, jadi kita panggil juga dia sebagai kelenjar. Kelenjar pituitary akan merembeskan dua jenis hormon, iaitu hormon perangsang folikel, dalam bahasa Inggeris follicle stimulating hormone, yang kita dapat tulis dengan ringkasan FSH. Manakala untuk hormon pelutinan dalam bahasa Inggeris luteinizing hormone, dan kita dapat ringkaskan dengan menulis LH, dan ia diterima satu dunia. Jadi kamu boleh gunakan FSH dan LH dalam exam. Apakah fungsi FSH? Merangsang perkembangan folikel di dalam ovari, merangsang perembesan estrogen. Apakah fungsi LH? Merangsang ovulasi, menyebabkan pembentukan korpus luteum dan merangsang perembesan progesteron.